Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Imam, sahabat saya Ustaz Azhari, Presiden Kuasa Masjid Al-Aziz Tok Kaya Kangang Polih, bukan di Kayang Polih Kayang Polih, tuan-tuan pemerintah Allah sekalian. Pertama sekali marilah sama-sama kita manjatkan rasa syukur kita pada Allah SWT kerana limpah kurnianya, dengan rahmatnya dia beri masa kepada kita, dia beri tenaga, dia beri kesihatan, beri kesempatan pada malam ini dapat kita bertemu dan dapat kita solat maghrib berjemaah. Dan kita akan mulakan kuliah pertama saya lah. Terlebih dahulu saya nak nak perkenalkan diri dulu. Nama saya ni Muhammad Umar Ahmad, Ustaz Umar lah. Kalau nama hujung tu dia Abu Fawaz. Abu Fawaz ni nama anak saya Fawaz, namanya Abu Fawaz, gelaran. Orang Arab ni kalau buat nama, dia buat panggil nama anak dia yang pertama sebenarnya. Fawaz, Abu Fawaz. Dan kalau perempuan, Ummu Fawaz contohnya. Contoh ada nama anak nama Ali, Abu Ali contoh. Tapi kita ni orang Melayu tak panggil tu. Pak Ya, Pak Mat, Pak Leh, orang lain. Nama kat Menalan Saleh, tapi orang kampung panggil Pak Cuh. Lari tu Pak Cuh dengan Pak Leh beza kan. Atau Melayu kita kan. Tapi orang Arab ni dia buat nama anak dia tuan, gelaran. Okey, berangkatnya saya ni berkhidmat di Jabatan Pendidikan Perlis, di JPM Perlis, Sektor Pendidikan Islam. Kemudian saya ni pun guru takmir. Sebelum ni saya mengajar di Masjid Rapuh dengan ke Masjid Mata lah. Cuma baru ni Jumaat hari tu dia berubah jadi baru. Yang guru takmir ini dia beri penempatan baru. Saya kena Masjid Tuan-tuan Al-Aziz ni. Tak silap saya ada seorang lagi ustaz ni, Ustaz Ahmad Sahar. Dia pun pergi Masjid Tuan-tuan. Dan tak silap saya kemarin ni saya jumpa Ustaz Yasmi. Dia pun Masjid Tuan-tuan kan. Jumpa semalam ni. Saya jumpa ni, dia pun kata mengajar Masjid Tuan-tuan. Alhamdulillah lah. Saya pun tuan, hari kemarin, hari Rabu saya mengajar di masjid tu dekat tuan-tuan, Masjid Al-Mu'minin Kota Kayang. Subuh tadi Masjid Masjid Rahmaniah Kuala Polih. Setiap hari Khamis pagi Masjid Kuala Polih. Hari Rabu malam Masjid Al-Mu'minin. Kemudian malam ni insya-Allah setiap minggu nanti tuan-tuan hari Khamis malam Masjid tuan-tuan. Dan saya pula hari Sabtu pagi. Tak jauh tuan-tuan ni Masjid Sungai Bombang. Jadi main ke belah ni pula tuan. Saya dulu ni dipantak pi Padang Besar lah, pi Mata tuan. Jadi alhamdulillah lah kita tahun-tahun Polih ni kecil. Pi tahun pun sampai insya-Allah tuan. Okey, pada hari ni tu saya nak sentuh tajuk berkaitan dengan bab ilmu ni, iaitu tentang larangan menuntut ilmu dengan niat selain mencari wajah Allah, redha Allah. Kita nak cari ilmu ni kena betul niat dulu tuan. Itu kita nak tengok dulu tuan. Dan saya akan pakai tuan kitab ni tuan. Ni kitab Ensiklopedia Larangan menurut Al-Quran dan Sunnah. Apa Allah larang, apa Nabi larang dihimpun dalam Al-Quran. Dihimpun dalam satu kitab ni. Allah dalam Al-Quran bab sembahyang contohnya. Nabi pun cerita bab sembahyang ni apa larangan. Dihimpun semua ni satu kitab ni, 3 jilid. Kita lah dah tahu lah ni nak sembahyang, nak puasa, nak zakat, haji, tu nak kena buat. Tapi di sebalik suruh buat tu ada celah-celah tu larangan. Kena berhati-hati. Jangan kita buat benda yang Nabi larang. Jangan kita buat apa yang Allah larang. Tajuk hari ni pula ni kan, nak kena cari ilmu. Tapi di sebalik cari ilmu tu Nabi larang pula. Jangan saja-saja cari ilmu ni selain pada redha Allah. Niat tu kerana benda lain. Dia kena niat tu betul-betul kerana Allah Ta'ala tuan. Okey, saya pun nak mula kuliah saya ni insya-Allah. Itu tentang gambar ni tuan. Kuliah saya ni insya-Allah tak lena kot. Saya ada video dan gambar-gambar ni boleh tengoklah nanti. Dan apa berkaitan dengan kita mengaji hari ni. Contoh tu gambar ni tuan. Ustaz apa ni gambar budak-budak ni? Kami kan budak-budak. Tak, budak ni buat apa tuan-tuan? Dia buat apa tuan-tuan? Dia buka buku tuan. Tu, baca buku. Perambang elok tuan. Kita tengok pun betul ke apa ni, nombor apa ni. Baca sungguh-sungguh tuan. Kita tuan kalau bila baca buku satu muka surat, lepas tu mula mengantuk tuan. Saya pun tu semua mengaji dah ni pun, baca buku terlemah tuan. 2-3 muka,
Kira nak landing tu buka satu muka pula dia baca kita tuan. Jadi kalau budak-budak tuan boleh suka buku tuan, tu cantik tuan, sebab kita nak budaya ilmu. Carilah ilmu tuan. Tuan-tuan zaman kita lah ni nak baca buku payah ustaz. Tu kita nak cari ilmu dengan mengaji ni. Sambil sembahyang berjemaah tadi, nak tunggu orang Isya ni setengah jam 45 minit, kita ikut kuliah-kuliah ada tuan. Jadi kita boleh tambah ilmu kita di samping ilmu-ilmu yang kita baca. Okey, tajuk kita hari ni, larangan menuntut ilmu dengan niat selain mencari wajah redha Allah. Makcik-makcik kakak-kakak nampak mana? Kata nampak tu apa kita tejah nanti. Bagi clear. Nota tu tadi saya photostat 30. Saya harap semua dapat kot. Saya rasa yang main ni pun rasa 25, 30 tu ada. Kalau tak cukup kita tambah pula pada minggu depan tuan. Okey, satu lagi tuan-tuan, hadis Muslim. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu terdahulu telah disebut, kemudian seorang yang mempelajari ilmu, mengajarnya dan membaca Al-Quran. Siapa yang mengaji ilmu, kita anak murid, mengajar, tok guru mengajar dan membaca Al-Quran, lalu akan dibawa kepada Allah. Kita lah ni duk mengaji hari ni ataupun saya duk mengajar tuan-tuan, ataupun duk baca Quran, kita ni akhirat nanti akan dibawa jumpa Allah tuan. Lalu disebutkan akan nikmat-nikmat Allah kepada dirinya, dan ia pun mengakuinya. Berita nikmat apa-apa, dia pun mengakui Allah bagi sebagainya. Kemudian Allah tanya satu soalan tuan. Lalu Allah berkata, untuk apakah engkau gunakan nikmat tersebut? Apa yang kau guna nikmat yang kau bagi ni? Ia menjawab, aku mempelajari ilmu, mengajarnya dan membaca Al-Quran kerana engkau semata-mata. Aku main masjid hari ni, main baca Quran ni, main mengaji ni, aku mengajar ni, kenapa? Kerana Allah Ta'ala semata-mata. Tu kata kita tuan. Allah berkata, engkau dusta, engkau bohong, hang tipu, hang kecoh, hang bohong. Apa dia Allah kata? Sebenarnya engkau mempelajari ilmu tadi apa? Dan mengajarnya supaya disebut alim. Ni yang mengajar ni, ustaz ni apa? Aku dah alim ni, orang panggil ustaz. Contoh. Tengok tuan. Kedua pula, baca Quran. Sedap baca Quran ni. Qori. Nampak tuan? Dia dah lari dah. Asal kerana Allah tadi. Tapi bukan kerana apa? Nak sebut alim, nak sebut pandai, nak sebut qori. Begitulah kenyataannya. Kemudian diperintahkan agar ia diseret lalu dilempar ke neraka. Nampak tuan? Nauzubillah min zalik. Kita main ni alhamdulillah lah. Kita betul niat kita ni belajar kepada Allah Ta'ala. Setengah orang tuan, aku main masjid apa ni? Jiran pergi masjid, kita pun pergi lah. Orang kata alim ke? Takkan dia seorang alim. Kita pun alim sama. Nampak? Niat tak betul lah. Saya tadi betul niat tu. Kita main apa hari ni? Kena Allah Ta'ala. Sebab apa? Kena mengaji, cari ilmu. Semayang berjemaah, pahala dia lebih. 25 ada 27 kali ganda daripada rumah. Kita main di masjid tuan. Di sebab tuan, betul niat balik. Dia mengajar Quran ni. Sebab apa? Tok guru. Nampak tuan? Kena berhati-hati. Sebab apa? Niat itu membezakan kita. Hadis Muslim, itu yang pertama. Dalil yang kedua tuan, menuntut ilmu adalah jalan ke syurga. Tuan mai hari ni tuan, rupa-rupanya tuan, kita boleh mudah ke syurga tuan. Apa dalilnya? Itu ada satu dalil daripada Abu Hurairah juga. Dia berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ila jannah. Man salaka ni barang siapa menempuh satu jalan mencari ilmu, nescaya dimudahkan oleh Allah bagi jalan ke syurga. Tuan-tuan nak mai tadi ni, start motor lah, start Allah tambah hidup. Buka-buka minyak, minyak habis pula dah. Start kereta pula, cek tayar pancat pula dah. Tak payah pergi masjid kot, main kat rumah. Teringat ada gerai anak. Naik gerai anak, kokrak, prewel kan. Lama dah ni, dengan tayar tak apa, angin tak ada. Sampai masjid, menguh letih. Buat tak contoh. Tuan-tuan main masjid ilmu tuan. Tuan-tuan main tu payah tuan, Allah mudah ke syurga. 5 jalan payah, 5 jalan ke syurga Allah mudah nanti. Macam kita lah anak nak mengaji. Cari ni, rezeki. Buat kerja ni, buat kerja ni, sebab apa? Anak nak mengaji. Universiti lah, macam-macam sekolah sebenarnya. Ni, nak buka sekolah ni. Beli baju sekolah, beli kasut sekolah sebagainya. Set PKP, set dok. Nak beli baju ke dok. Macam-macam kita ni. Dengan kerja kita pun main PKP ni, mungkin ada yang kena buang kerja. Kerja mungkin tak tentu lah. Ujian tuan. Tapi sabar tuan. Cari ilmu cara cari rezeki untuk anak mengaji. Sama tuan. Kita cari ilmu tuan, Allah mudah jalan ke syurga. 5 jalan susah, 5 jalan mudah ke syurga. Kita rasa, aku ni rugi ni, duk jaga anak aku ni,
Mereka tak tahu lagi nak jaga aku ke tak? Tak, tuan. Hak mereka kita jaga, tuan. InsyaAllah, tuan, Allah bagi hak kita nanti, tuan. Hadis Muslim. Okey, ini sama tadi. Barang siapa menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan baginya ke syurga. Lagi kita payah nak cari ilmu, lagi mudah Allah bagi kita ke syurga, tuan. Pegang itu, tuan. Lepas ni, tuan-tuan, kita ajaklah kawan kita, adik-adik kita ni main ngaji kat masjid ni. Siapa ajak, ikut, tuan. Tak ada masalah. Al-Quran ke, hadis ke, tafsir ke, sirah ke, cari ilmu. Jadi, tak mana ada orang kata mengajak, kita pergi, cinta ilmu. Sebab apa? Nak mudah ke syurga, tuan. Hadis Muslim. Okay, dari yang ketiga, barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah sampai ia kembali. Kita lah ni, tuan, keluar tadi ni ambil uduk, semayang kat rumah, main jalan kaki ke masjid, main semayang maghrib, tak balik lagi, dengar kuliah contoh. Sampai balik Ansya lagi, langkah masuk ke rumah lagi. Sepanjang tu kita di jalan Allah, tuan. Jadi apa kita tengah jalan lagi ke, kemalangan ke, sakit demam ke, aksiden ke apa ke, kita di jalan Allah, tuan. Bayangkan. Bukan senang. Zaman dulu nak pergi perang payah, tuan. Jadi, tuan, cari ilmu itu pun di jalan Allah, tuan. Hadis Tirmizi dan Ibnu Majah. Okey, sama ayat yang keempat. Ketahuilah, orang yang hadir hendaklah menyampaikan kepada orang yang tak hadir. Kita yang mai hari ni, tolong beritahu orang tak mai. Mungkin kawan kita ni nak mai tadi, tapi anak dia apa tu nak beranak sebenarnya, pergi hantar kat hospital kanak. Tak ada balik dah. Duduk terdekat kat gedung contohnya. Kan kita nanti orang esok jumpa, ustaz ni ajak tajuk ni, kemarin ni ajak apa ni, beritahu kat orang tu. Sebab apa? Itu hak kita. Dia bukan saja tak mai, sebab ada hal dan sebagainya. Hadis Bukhari, Muslim dan Ibnu Majah. Jadi kita yang tahu ni habaq bagi orang yang tak tahu. Okey, gambar tuan contoh. Ni apa tuan? Satu gambar, tuan nilai apa cerita gambar ni, tuan. Tuan, gambar apa? Ustaz tu juga apa pula ni? Nak ajar apa ni? Tebang pokok ke? Tak. Ilmu, tuan. Ilmu tebang pokok. Apa saya bergambar ni, tuan? Kalau Ustaz biasa tebang pokok, saya tebang. Contoh tuan gambar ni. Tepi rumah dia, tuan. Kanan tu pok mentua. Kalau dibayangkan, kalau ban pokok ni kena rumah pok mentua, kena halau kita, tuan. Risiko, tuan. Kau tahu pasal apa tukang potong pokok? Pergi tanya Pak Mat, dia kata wah sepokok 100. Tanya Pak Abu pula sepokok 500. Tanya Pak Leh pula sepokok 1000. Pokok tu pokok nyok harga 100, harga 500, harga 1000. Tuan. Pasal apa harga beza? Pokok yang sama tapi harga beza. Atas kepakaran, tuan. Yang kata 100 ni, tak diharap kot. Tepi reban ayam, kanan rumah mentua, hujung tu rumah jiran. Tumbang zat lagi ni. Yang ni pula 500. 500 ni okey dah juga. Tapi ni pun tak orang dengar nama dia ni. Yang Pak Kuk apa, yang Pak Leh tu 1000. Dia ni tebang mana pokok pun dah berapa ratus pokok dah. Kita yakin dengan dia. Dia bayar 1000 dah. Apa sebab? Sebab kepakaran dia. Yang ni bagi 100, bagi free pun aku tak berani ni. Yang dia ni pun mungkin nak bagi pandai lagu tu pun berapa rumah dah ban, tuan. Nampak kata dia kemahiran dia, tuan. Dah lama berlatih dia buat pandai, tuan. Kita lah nak buat motor dulu ni, tak berani ni. Lah ni lepas tangan pun boleh dah. Apa? Dah cekak dah. Naik gerek. Dulu naik gerek jatuh berapa kali, luka ni. Lah pun ada kat lutut ni. Tapi parut-parut ni, lah ni lepas tangan relax. Sebab kita pakar mahir. Bila mahir, tuan, harga berapa pun orang sanggup bayar. Sebab kita pakar atau ilmu, tuan. Tebang pokok yang sama, tapi ilmu tu berbeza-beza atas kepakaran kita. Kita sanggup bayar lebih, tuan. Okey. Dengan menuntut ilmu, segala pintu kebaikan, maghfirah dan pahala akan dilimpahkan. Dengan mengaji, tuan-tuan, apa dia? Pintu kebaikan Allah bagi. Maghfirah, keampunan. Pahala Allah melimpah pada kita, tuan. Apa dalilnya? Barang siapa yang dikehendaki
kebaikan oleh Allah, maka ia akan diberikan kefahaman tentang agama. May yuridillahu bihi khairan yufaqih fid din. Siapa yang Allah nak kebaikan pada kita ni, Allah bagi faham agama. Terutama hari ni pun, Ustaz letih Ustaz, tadi tabuk baja, tadi pi bendang, tadi pi tangkap ikan. Kita buat kerja macam-macam. Main maghrib ni letih kan. Tidur dengan Ustaz cakap ni, cara tu rasa dengar sikit tapi faham lebih. Sebab Allah nak kita faham kan. Semua orang ni baca banyak-banyak kali ni tapi tak faham-faham. Boleh jadi kan. Tuan-tuan, itu kefahaman Allah yang bagi kan. Dia baca sikit tak tahu mana tapi faham tu lebih kan. Itu yang berkat kan. Okey, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Surah Al-Mujadilah ayat 11. Iaitu Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kita ni, kalian ni, dan orang yang diberi ilmu itu berupa darjat. Kita ni yang Allah bagi darjat kan. Darjat apa? Tingkatan yang berbeza-beza. Belajar yang sama kan, tapi ilmu tuan-tuan membezakan kita tuan. Dari Al-Mujadilah ayat 11. Contoh tuan-tuan, ni gambar dunia kita ni. Kita pergi mengaji kan, ijazah, dapat CJ, SPM, lepas tu diploma, ijazah, master, PhD, mengaji tuan. Contoh, kalau tuan-tuan perasan tuan, kat dunia kita lah ni pun gaji pun beza. Siapa lepas SPM gaji berapa, lepas CJ berapa, diploma berapa, degree berapa, master berapa, PhD berapa. Siapa buah ni? Dunia buah. Beza. Orang ni mengaji sikit, mula gaji dekat mana? Macam kita Malaysia pula ni, siling kosong dia, siapa kerja apa pun, gaji minimum dia 1,000 mula. Starting harga. Contoh. Kalau ada pula diploma, berapa nak CJ berapa, diploma berapa dia naik. 1,300, 1,500, 1,800, 2,000. Tu kita yang letak. Sama tadi, ilmu tadi Allah letak beza kita dengan orang lain kan. Ni gambar kita tuan. Kerja ialah ni saya ambil ni dalam 2-4-5 tahun lepas. Serta kerja yang paling banyak gaji ni, awal kerja ni, kita kata doktor lah, engineer sebenarnya. Rupanya tuan-tuan, farmasi tu nombor 1. Kalau tuan-tuan perasan pula ni, sakit demam, pergi jumpa doktor. Lepas jumpa doktor, kita jumpa klinik, apa? Farmasi. 5 klinik, so pergi cari ubat tuan. Jadi bisnes ubat ni lagi banyak dan untung dia. Bahkan dia punya sertifikat tu, lesen tu pun bukan senang-senang nak dapat lesen untuk farmasi ni. Gaji lah tertinggi antara yang awal ni farmasi, lepas tu korporat, kerja kewangan, main doktor, engineer sebenarnya. Ni gaji dunia kan. Ni antara ranking-ranking yang kita tengok lah ni. Okey, kita tengok lagi tuan gambar ni. Apa yang berlaku di luar sana tuan? Gambar apa ni tuan? Ni kat luar negara tuan, depa cakui lah, bahasa kita cangkui. Ni batu kat bawah ni, cakui naik atas tingkat 1. Cakui lagi tingkat 2, tingkat 3. Kau bayangkan berapa lama nak siap tuan. Kita lah main mesin, tuan siap tuan. Ni di luar negara tuan. Teruk tak teruknya depa kerja tuan. Bila nak siapkan bangunan ni berapa lama tuan. Ni yang pertama tuan. Yang kedua tuan, ni maju sikit, dia buat rumah peling sebenarnya ni. Cuma dia pakai mesin yang simen tu. Tapi di sini apa dia buat? Kelemahan dia ni, dia tuang dalam timba tuan. Tu, laki ni hawing ke bawah. Dia tangkap ke atas. Tuang satu kan. Tuang pula 2 bukan. Kita kena 5 kali hawing pakai duk minum teh tarik lah. Lena tu ni kes 3 tuan. Macam mana tuan? Upah apa? Upah angkut bata. Bu. Sekali angkut, sekupang, 2 kupang. Contoh lah tuan upah. Bayangkan, buh lagi. 2. Buh lagi. Kita nak angkut 4 bata pun. Jenuh abang kat kawan. Weh, tolong weh. Tuan, nampak? Tolong kat tuan, nampak? Buh lagi tak? Tak apa, aku boleh tak? Main lagi tak? Lagi banyak angkat, lagi banyak upah tuan. Bayangkan tuan. Tu kan, jalan elok kan, relax. Kita yang jalan lenggang pun tak tahu kan. Tak mana tuan? Ni boot tuan. Dah lah duduk atas boot. Nak imbang lagi. Kita duduk atas ni pun tak tahu ada tuan. Tuan. Tu tahu jalan biasa, pitam. Darah tinggi, darah rendah. Dah jadi, nampak tuan? Sebab tu tuan, di pemain Malaysia tuan. Rezeki murah kat Malaysia ni. Kita yang malas nak bekerja tuan, nampak tuan? Kita pilih kerja sebagainya. Dia bersyukur tuan. Allah bagi kita Malaysia ni nikmat banyak. Cuma kita nak bagi faham balik masyarakat kita ni, kerjalah apa pun jadi rezeki halal.
Dan bila kerja biasa-biasa ni, dengan sabar, dengan tekun bersungguh, Allah bagi rezeki. Sebab tu tuan-tuan, jadi kita kena sabar tuan. Okey, saya bagi tuan. Contoh lagi tuan, gambar. Apa dia ni tuan? Satu teknologi. Apa dia gambar ni tuan? Gambar apa tuan? Kita di Malaysia ni buat jalan kereta api. Kita buat jalan kereta api siap, buat kereta api lalu. Tapi di luar negara, sambil lalu, sambil buat jalan. Sambil buat jalan, sambil lalu siap jalan kereta api. Siapa lalu? Kereta api lalu dulu. Macam mana teknologi? Otak yang sama, makan nasi, makan apa sihat, minum air semua sama, tapi ilmu tu berbeza. Nampak tuan? Kereta api gerobak pertama ni nampak tu. Dia bubuh satu besi, dia bubuh satu yang tak pakai kita ni bukan kayu lah ni. Kalau tak pakai kayu lah. Orang pakai apa tu? Pilih apa tu pasang siap tu. Tu. Tapak untuk nak bubuh dalam sel tu. Sambil lalu pula tu. Batu pula lalu. Kan? Pi. Dia bakar batu, dia bubuh simen apa semua gagal semua tu. Lalu pula. Sambil lalu nampak tu. Sambil lalu dia bubuh bata tu, dia bubuh ni. Dia ni kan bubuh batu pula, bubuh besi pula. Bayangkan tuan. Ni teknologi yang ada tuan. Walaupun kalau sehari siap 1 kilo pun cepat tuan. Kita ni tu dia 6 bulan, setahun, 2 tahun tak siap-siap lagi. Nampak tuan. Benda yang sama tuan, tapi teknologi nampak. Depa boleh buat tuan. Sebab apa? Depa ada ilmu. Sebab dengan ilmu ni beza kita dengan orang lain tuan. Lalu ni dia sanggup beli depa ni mai 5 bilion, 10 bilion projek kat Malaysia contohnya. Jadi kepakaran tuan kita tak ada, kita sanggup bayar tuan. Nampak sambil lalu siap tuan. Hebat tak hebat di luar negara tuan. Ni pula main pula dia tukang apa? Tukang drain. Tu. Dia buh naik pula. Semua robot tuan. Orang tu buh minyak aja, depan adjust sikit tekan on, jalan. Clear tuan. Ni tuan, ni baru 2020. Biarkan beberapa tahun ke depan lagi, macam mana kita pun tak tahu tuan. Tapi semua ni mesti ada ilmu. Cuma kita alhamdulillah lah. Di polis kita pun ada UNIMED. Universiti Malaysia Polis tu dia banyak dia kos-kos dia tentang kejuruteraan. Kita menjamin menjana cendekiawan di polis di Malaysia ni tuan. Jadi kita harap pun polis pun boleh tempiah juga tuan. Okey. Dan sesungguhnya para malaikat akan merendahkan sayap-sayap mereka bagi penuntut ilmu sebagai tanda redha terhadap apa yang mereka lakukan. Tuan-tuan kita main majlis ilmu ni malaikat pun tumbang tuan. Dia payung kita tuan. Dia main tuan, dia dia buka sayap dia tuan, kita berasa tenang. Tadi ni lupa kunci tak tahu mana. Tanya dah, letak bawah kasut, letak bawah parak, cari tak jumpa. Kan? Tu tanya satu ni kena rumah kawan. Tanya semua lah tuan. Sebab apa? Tenang, lapang. Sebab apa? Kita main majlis ilmu tuan, tak ada apa dah. Walaupun kerja banyak kat pejabat ke kat tempat kerja sebenarnya, bila main mengaji, main kuliah, main semayang ni, tenang pada Allah tuan. Ingat macam-macam tuan. Sebab tu ketenangan tuan. Sungguh seorang yang berilmu akan dimintakan ampun baginya oleh semua yang ada di langit dan di bumi, sampai ikan di lautan. Apa-apanya tuan-tuan, kita memang mengaji ni, ikan ni ataupun makhluk di langit dan di bumi ni mendoakan kita tuan. Bahkan ikan pun doa tuan. Ni dalil dia. Keutamaan seorang yang berilmu atas seorang ahli ibadah, bagikan keistimewaan bulan di hadapan bintang-bintang. Bulan cerah, bintang tuan. Nampak bercahaya tuan. Para ulama adalah pewaris para nabi. Al-ulama warisatul anbiya. Para nabi tidak mewariskan dinar atau dirham, duit ataupun harta. Mereka hanya mewariskan ilmu. Nabi tinggal kita ilmu tuan. Apa ingat sunnah tu. Barang siapa yang dapat mengambilnya, sungguh ia telah beralih meraih bagian yang telah banyak. Jadi tuan, kita cari ilmu Allah ni. Cari tuan, ilmu dunia kan, akhirat kan, kita cari tak mana pun. Janji ilmu yang bermanfaat. Hadis Tirmizi, Ibnu Majah. Okey, saya pergi tentang yang ketiga ni. Menuntut ilmu adalah fardu atas setiap orang Islam. Dan penuntut ilmu akan didoakan keampunan oleh setiap sesuatu, termasuk ikan-ikan di laut. Hadis Anas bin Malik tuan. Saya tu macam mana nak ngajak tuan-tuan ni? Ikan pun doa kita ni macam mana? Betul tak betul? Kan? Sebab tadi dia sebut dah. Kan? Bila saya cari dalam internet tuan, Google rupanya ni jawapan dia tuan. Nampak tuan? Nampak apa dia tuan? Ni seorang diver ni diver apa? Orang yang penyelam ni. Dia menyelam dalam laut. Apa dekat laut tuan? Tu,
sampah yang kita baling ni, kita makan roti canai, makan putu mayam, makan apung balik, beli ni kan, pergi ke sungai kan, pergi ke laut kan, inilah sampah kita. Sebab tu ikan-ikan berdoa dengan kita. Kalau kita ada ilmu, kita tak buang sampah apa ni. Tapi tak, ilmu ada, tak amal pula ambil pergi kat orang jadi rumah aku bersih, buh dalam sungai semua, dalam laut. Apa jadi? Ikan yang nak makan elok-elok kan, makan plastik, makan benda-benda kotor ni. Sebetulnya kalau kita berilmu, dia pun bertumpang bahagia. Kalau kita pun bodoh, tak ada ilmu, jahil, dia pun bertumpang teruk hidup kan. Sebab ni dalil kata betul dah kata Nabi tu, yang mana kan betul benda makhluk di langit dan di bumi pun tumpang bahagia. Kalau kita tak berilmu, habis alam kita ni. Kalau tu jawapan dia tuan, kena tengok balik. Sebab tu tuan, binatang di langit di bumi makhluk ni, hatta ikan dalam laut pun mendoakan kita. Kalau kita tengok balik tuan, kita buat lawan ni betul tak? Tahu saja kah? Kan? Buang sampah kah? Dan sebagainya tuan. Okey, apabila anak cucu Adam meninggal dunia, maka terputus seluruh amalan dia tuan. Kecuali 3 hal, 3 benda. Pertama, sedekah jariah. Tuan bagi sedekah hari Jumaat. Tadi kita masuk masjid, tabung kita kat penjuru tu kan, sebagainya, infak, zakat, sebagainya. Semua tu bukti kita tuan, tolong kita akhirat. Kedua pula, ilmu yang manfaat. Tuan mengaji kan, mengajak orang. Ustaz, saya ni bukan ustaz pun kan, cikgu pun tak tahu, tak ajak orang pun. Tuan, ilmu manfaat ni apa saja. Tuan buat bendang, ajak orang. Bendang ni macam ni cara nak buat dia. Padi benih kena tengok jenis apa. Lepas tu racun kena beli yang elok. Ni macam mana time dia. Kemudian macam mana nak jaga. Harum manis pula macam mana. Kan ajak orang tuan. Kan bak apa pertanian macam mana. Bak repair elektrik kita tahu, kita ajak orang. Bak apa tukang-tukang paip-paip kita ajak. Ilmu manfaat. Orang buat tuan, dia dapat manfaat, kita boleh pahala tuan. Saham akhirat. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakannya. Kita ada anak tuan, mendoakan kita. Yang kita meninggal ni tuan, dia ibadah tuan, boleh pahala pada kita semua tumpang tuan. Tapi kita ada lah ni pun, kita mayang, dia tak mayang tuan, balik sekali lagi, dia tengok TV lagi. Kan? Dia tengok drama lagi. Mayang tak? Tak mayang lagi mak oi. Kita ada pun tak mayang, teruk lagi tuan. Kita je kena ajak dia pun mayang tuan. Kita ada ni, pedah betul-betul. Kita tak ada nanti, mereka pun boleh doa kita. Ni abang mereka pun tak lepas. Mana mungkin dia pun nak doa kita kan. Dia pun kelang kabut semayang pun nak doa kita. Pakai haru kan. Kita ada lah ni, kita didik mereka kan. Kok mana pun ajak semayang, jaga semayang. Hak lain tu tak apa, pelan-pelan. Semayang tu kita kena tegak dulu tuan. Hadis Muslim. Okey, tahu tapi tak buat. Berapa ramai orang kita ni tahu tapi tak buat tuan. Tahu saja tuan. Contoh tu kita gambar ni tuan. Apa cerita tentang tahu tapi tak buat? Okay. Terus kita nak saya tahu apa lah tuan. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है Zaman tuan-tuan dulu ni hari Jumaat balik main Jumaat ada satu ustaz. Ustaz berdoa tuan. Okey, dia betul-betul apa dia nak cerita tuan? Cerita dia dalam pekan ni pokok tumbang. Apa berlaku tuan? Budak ni dia pergi tolak pokok tu. Tadi Amal tadi kontraktor apa JKR ke apa ke nak pilih pokok tu. Tapi bila main hujan dia pergi duduk tempat teduh tu. Budak ni main dia tolak pokok. Orang tengok. Budak-budak biasalah. Betul ramai budak tu main tolak pokok. Amal-amal. Bila ramai tuan, takkan kita biar budak tolak pokok. Kita orang tua-tua ni. Apa jadi? Satu pekan turun tolak pokok sama-sama. Asal tu dia tengok apa? Macam ni hujan je, tolak pokok seorang. Tapi bila seorang mula tu tuan, apa jadi?
Habis satu pekan main tolak pokok. Apa jadi? Habis pokok yang besar tadi tu dia angkat hawin set kan. Apa jadi? Lepas tu cerah balik. Yang motor jam apa tu boleh gerak dah. Semua tahu tak? Semua tahu pokok tumbang. Tapi siapa nak tolong? Tak apa, Jepam ada, ni bomba ada, JKR ada. Kita buat atas depa. Betul lah kerja depa tu. Jika kita ada amal kita boleh buat dulu tuan. Sama lah cerita ni. Bapa main tahu? Kita pun tahu tuan, semua tahu. Masjid ni kan, masjid tu kaya. Orang kampung kita pun tahu. Tahu mana? Lepas LPN Bernah tu masuk sikit, masjid tu kaya. Tapi bapa main masjid tuan. Tu contoh je. Tahu tapi tak main, tak buat. Tahu saja. Tak apa, nantilah tunggu saat. Semua tadi kita nak tuan, kita tahu satu, kita kena berilmu dan beramal. Kena amal tuan. Bila beramal tuan, bahawa dia akan jadi erat tuan. Bahawa jadi amalan kita tuan. Dan kita minta doa tuan pada Allah tuan, mohon doa. Dan katakanlah, wahai Rabbku, tambahkanlah bagiku ilmu. Ya Allah, tambahlah aku ilmu, berilah ilmu manfaat. Minta pada Allah tuan. Jadi ilmu tuan. Kan? Apa saja ilmu tuan? Ilmu bab dunia ni, pertukangan, ilmu pertanian, ilmu peladangan, ilmu macam-macam. Banyak tuan. Ilmu akhirat lebih lagi tuan. Kita kena tengok balik tuan. Sebab apa duduk kat dunia ni, sat saja. Tapi akhirat ini selama-lamanya. Surah Toha ayat 114. Okey, sini tuan. Gambar lain ni pula ni. Macam mana satu tuan gambar ni tuan? Apa yang dia buat ni? Ni depa satu projek yang mana jutra ni di luar negara. Tuan bayangkan apa benda yang dia nakkan buat tuan. Ni besi-besi yang ada ni dia buat satu binaan tuan. Okey, tuan perasan day 1 ni hari pertama. Dia pasang ni train katur semua ni. Buat ni platform dia. Ni hari kedua, day 2 nama dia. Dia bersiap satu platform. Cepat kita nak. Okey, ni sama hari kedua. Kita pergi lagi. Ni bila malam, pagi petang siang malam ni. Hari ketiga. Dan hari keempat tuan. Dia buat satu binaan tuan. Dia ada macam stage. Ada macam platform. Macam lift tu. Kan? Buat lagi tuan. Pagi petang siang malam tuan. Ini habis siap dah hari kelima tuan. Kita pergi lagi. Cepat sikit. Hari ke-5 petang. Apa dia tuan? Gambar seboh tadi tu. Tu. Sebiji kereta masuk. Sebiji masuk. Parking. Ustaz nak buat apa ni kereta ni buat apa ni? Kan contoh. Tetapi saya pergi tadi Ustaz, saya pergi hospital Kangak. Pergi hantar orang tua saya pergi cek darah Ustaz. Pergi ambil darah. Nilau 3 kali tuan, tak jumpa parking tuan. Bayangkan kalau ada benda ni kat Kangak tuan, ada 5 biji tuan. Buah lah tu naik. Habis 20 biji kereta. Kena 5 biji, 100 kereta clear. Clear dah ni dah. Kan pergi periksa sakit jantung. Nak parking tuan, bertambah lemah jantung tuan. Peluh bercerau tuan. Tu parking kereta saja. Orang kita lah ada duit. Dia tak mau tunggu-tunggu jauh-jauh ni. Nak parking kalau boleh tu tepi hospital betul. Dalam hospital. Kan? Kereta banyak tuan. Nampak? Dengan benda yang simple ni selesai masalah. Dengan apa? Dengan ilmu pengetahuan. Dengan ilmu ni kan selesai banyak benda tuan. Sebab tu Allah apa? Bagi kita berilmu. Kan? Ilmu dunia, ya. Ilmu akhirat, lagi-lagi lah kita perlu tuan. Okey, sikit lagi tuan. Saya duduk last sekali tuan. Tentang ilmu ni berkaitan dengan ilmu dari segala hayat. Macam mana tuan? Kalau kita ada ilmu tuan, segala hayat pun kita berilmu. Manusia akan dibedakan derajatnya hanya dengan satu gelas air ini. Orang yang punya ilmu, dia mengambil dengan tangan kanannya. Okey. Ilmu ni, gelas hayat tuan. Kalau kita ambil tangan kiri, tahu dah dia ni tak ada ilmu. Kalau ambil tangan kanan, Nabi Abang ambil minum dengan tangan kanan. Kalau tangan kiri, apa? Itu syaitan dengan tangan kiri. Jadi minum air ni, ambil dengan tangan kanan, suap dengan tangan kanan. Maka dia dapat satu pahala. Karena Nabi SAW mengatakan, makanlah dengan tangan kanan. Hadis Muslim kata apa? Nabi kata apa? Makanlah dengan tangan kanan. Makan nasi, roti ke apa, tangan kanan. Minum pun ambil tangan kanan. Itu dalil pertama. Kalau kita tak ada ilmu, kita balut ikut dan kiri kanan kita makan. Jadi kita tidak berilmu. Pertama sekali, makan pakai tangan kanan. Dan ketika akan meneguknya, dia mengatakan Bismillah. Kalau kita ada ilmu, nak minum ni ayak tadi, semua minum ayak. Tak ramai mana orang yang baca Bismillah. Minum Bismillah. Dapat 2 pahala dah. Tadi ambil tangan kanan.
suap pula bismillah, dapat 2 pahala. Kalau tak ada ilmu, rembat dengan kiri kan, tak baca bismillah pun boleh minum, tapi tak boleh pahala keberkatan tuan. Nampak, kita rugilah 2. Bismillah ni tuan-tuan kalau perasan, Nabi ajak pula kalau kita nak makan baca bismillah. Kan, bila baca bismillah, iblis syaitan tak boleh hangkau makanan kita tu. Kalau kita tak baca bismillah, sekali kita suap, sekali dia suap sama. 5 kali kita suap, 5 kali iblis syaitan suap. Nampak tuan? Sebab apa Nabi sebut pula, kalau tuan perasan balik khutbah Jumaat dulu ni, siapa yang makan 1 orang kan, cukup untuk 2 orang. Kalau makan 2 orang, cukup untuk 4. Makan 4, cukup untuk 8. Dia 2 kali ganda. Tapi syarat baca bismillah. Kalau tak baca bismillah, tak cukup kan. Kalau tuan perasan, pergi kenduri rumah kawan ni, panggil kita kenduri, kita pergi pukul 11, 12.30, pukul 1. Lauk tinggal separuh dah. Kita panggil 2,000. Ni mai setengah, baru setengah jam buka ni, baru 500. Tapi lauk gayak dah. Tuan. Bukan kata tukang masak tu tak hati. Berapa kenduri dah dibuat tuan. Catering, berapa ratus kenduri dibuat dah. Antara penyebab makanan tak cukup tuan, yang mai tu apa? Oh sedap kenduri hang ni rebung rumah. Makan, tak baca bismillah. Tu punca dia. Kalau baca bismillah tu tuan, panggil 2,000, cukup untuk 4,000. Syarat semua baca bismillah. InsyaAllah tuan. Nampak tuan? Tu punya cerita dia. Hebatnya bismillah ni tuan. Kita pergi tuan. Maka dia dapat 2 pahala karena Nabi SAW mengatakan ucapkan bismillah. Ketika dia akan meminumnya, tidak meniupnya walaupun panas, maka Nabi SAW mengatakan, dan janganlah engkau bernapas di bezana. Jadi kalau kita minum ayak tuan, kalau ayak tu panas, dia lebih tiup tuan. Biar ayak tu dia sejuk sikit, biar sejuk sendiri. Tak perlu kita duduk amboi. Tak perlu tuan. Sebab tuan, kalau boleh kita biar dia sejuk sendiri. Agak dah suam sikit baru kita minum. Kalau minum panas ni bahaya untuk kesihatan kita balik. Okey, balik pada tadi ni yang baca bismillah tadi. Kalau kita terlupa baca bismillah, Nabi ajak pula baca bismillahi awaluhu wa akhirahu. Tak jadi baca bismillah. Kalau kita tengah makan-makan 10 suap, Allah terlupa baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak dah, tak jadi. Kita kena baca bismillahi awalahu wa akhirahu. Apa jadi tuan-tuan? Iblis syaitan yang makan kita tadi, dia muntah balik apa yang dia makan. Kita tak nampak tuan, tapi iblis syaitan yang tumpang makan tadi, dia akan muntah daripada awal sampai habis. Itu kesannya bila kita baca doa tu. Harus sampai bismillah ni penting kan. Kalau perasan lagi bismillah ni, rumah kita maghrib ni tutup pintu dengan baca bismillah. Naku-naku apa semua ni baca bismillah, tutup. Apa jadi? Iblis syaitan tak boleh buka tingkat-tingkat rumah kita ni. Jadi dia sebut lagi, kalau ada benda dalam rumah kita ni, ada tudung saji apa, baca bismillah, tutup dengan tudung saji semua ni, baca bismillah, tu tempat dia. Bahkan Nabi katalah tempat makanan kita ada beras, dia penutup tak ada. Apa Nabi habaq? Cari satu batang kayu, letak lintang, baca bismillah. Kalau kita ni, Allah, kalau buh kayu ni, orang boleh seluk. Orang boleh seluk, tapi iblis syaitan tak boleh seluk kan. Apa buktinya? Iblis syaitan mencuri, ada dalil. Ada satu ketika tu di Baitul Mal, sahabat Nabi jaga Baitul Mal tu. Dia jaga Baitul Mal, malam pertama ada lelaki main masuk. Selepas malam kedua tuan-tuan, ditangkap, aku nak buat engkau jumpa Rasulullah esok ni. Apa lagi dia kata? Wahai betul ni, tolong aku nak ajak engkau satu doa. Kan? Dia doa ni kan, apa kau baca malam hari, insya-Allah sampai ke pagi esok, apa tu iblis syaitan tak boleh kacau kau tidur. Ganggu kau ketika kau tidur. Lepas tu dia pun lepas lelaki tadi, esok pagi dia jumpa Nabi. Ya Rasulullah, aku semalam ni tangkap ada orang mencuri harta Baitul Mal. Dia ajak aku satu doa. Apa dia bacalah. Apa tu Allahu la ilaha illa huwal qayyum, kursi tu. Dia baca lagu tu, Nabi kata apa? Betul kata-kata dia tu. Walaupun dia tu pembohong. Betul kata dia, walaupun dia ni pembohong, dialah syaitan. Nampak tuan? Syaitan rupanya dia boleh menyerupai kan. Apa tadi dia penyamun ni, wallahu alam, mungkin penyamun betul ke atau syaitan pun boleh tuan. Tu timbul dia kata toyol ke apa kan, tu kita buat nama lah, wallahu alam. Tapi cerita dia buat sunnah Nabi ajak ni clear tuan, tak ada masalah. Sebab apa? Kunci dia tadi baca bismillah tuan. Kemudian apa? Disunahkan meneguknya 3 kali. Walaupun boleh 1 kali, tapi adanya 3 kali. Kalau ayak tuan, kalau boleh tuan, kalau ayak tu tak banyak mana, kita ayak 3 kali. Bismillah, minum sekali teguk. Nafas sembang ke apa ke, relax, minum pula.
2 kali teguk. Kalau ada lagi, minum pula 3 kali. Clear. Kalau ayak tu kita boleh hejat 3 kali. Ustaz, ayak ni banyak Ustaz. Nak minum 3 kali tak lepas ni. 5 kali. Berapa kali pun tak ada masalah. Cuma jangan duk minum. Korok-korok sambil minum sambil nyawa. Main bola tadi. Pergi bendang. Tak apa beracun ke apa. Lapak ayak tu dia sekali minum habis jerit. Lepas ayak kita kenyang. Tapi tak sunnah tuan. Sebab apa? Jaga pernafasan. Jangan bernafas dalam ayak tuan. Maka dapat 4 pahala. Karena Nabi SAW mengatakan, apabila beliau meneguk air dari gelas, maka beliau bernapas. Artinya bernapas itu 3 kali. Bernafas tadi, bukan bernafas dalam ayak tadi. Dia minum ayak, bernafas sekali kat luar tu. Minum pula, nafas kat luar, relax 3 kali. Itu yang Nabi buat. Jadi kita pun kalau buat lagu tu dapat 4 pahala dah daripada awal yang kita buat tadi. Hadis Muslim. Dan apabila dia telah meminumnya mengatakan alhamdulillah. Lepas habis minum tuan sebut alhamdulillah. Berapa ramai orang kita tuan lepas minum ayak, kenyang sedap ayak berjenis ayak ni, kopi ni. Tuan. Tu je tak. Tapi tangan minum tu bismillah. Baca bismillah. Habis minum tak kata alhamdulillah pun. Tu pakai ayat tu tuan. Bersyukur kepada Allah tuan. Tak ramai orang kita ni yang puji Allah balik tuan. Terlebih tuan, lepas minum, lepas makan, alhamdulillah. Itu yang kita kena ucapkan kan. Segala puji kepada Allah tuan. Maka dapat 5 pahala. Sekarang orang minum dengan tangan kiri, tidak ada bismillahnya, tidak ada apa-apanya, tidak ada derajat dengan 1 gelas ini. Nampak tuan? Kalau kita berilmu, gelas ayak saja tu tuan. Kita beritahu dia ni berilmu tak berilmu. Dia ambil tangan kanan, baca bismillah. Kemudian dia kalau ayak panas dia biar dulu. Tak bernyawa dalam ayak tadi. Kalau boleh buat 3 teguk, dapat pahala lagi. Dah habis minum semua, alhamdulillah. Nampak? Ayak segelas tuan boleh 4-5 darjat Allah angkat darjat kita tuan. Kalau kita jahil tuan, tak boleh apa. Boleh kenyang aja kan. Pahala tak dapat apa. Keberkatan tak dapat tuan. Sebab tu tuan, ilmu beza orang berilmu dengan tak berilmu ni. Kan? Kul hal yastawi allazi ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Sama ada orang yang berilmu dengan tak berilmu ni. Mesti tak sama tuan. Kita sekolah pun beza. Yang berilmu dengan tak berilmu. Kelas dulu pun ada beza. Kelas A, kelas B, kelas C contoh. Di zaman lah ni tak ada dah. Beza kelas. Masuk semua sama tuan. Kita ajak sopa tuan. Cuma kita pemberi pendekatan. Kalau yang ni kita tekankan sebagainya. Itu cara belajar Allah tuan. Kita ada murid yang ketinggalan. Jadi saya tadi tuan, lepas ni carilah ilmu. Tak mana ada mengaji, pilih dengar tuan. Tapi penapis kita 2 benda. Al-Quran dengan As-Sunnah. Al-Quran ada tak beritahu. Nabi ada beritahu tak? 2 benda tu. Kalau tak ada, kita letak tepi tuan. Sebab agama mesti pada dalil yang sahih. Tapi kalau ilmu dunia ni, tak mana pun pergi carilah. Jadi ilmu yang manfaat, ya kita dengar tuan. Tapi agama dia mesti ada dalil. Qala Allah, qala Rasul tuan. Kita sembang dekat ni dulu tuan. Ada tuan nak tanya apa-apa tak berkaitan dengan bab ilmu ni? InsyaAllah minggu depan kita sambung lagi bab ilmu ni. Apa larangan-larangan yang lain pula. Macam mana tajuk ini tentang perbetul niat kita balik. Cari ilmu kena pahala. Terutama hari ni pun perbetul balik. Aku nak belajar ni nak bagi faham. Bila faham ni kita yakin. Oh yang ni Nabi ajak macam mana, Nabi suruh buat macam mana. InsyaAllah nanti kalau ke lapangan tu kita siapkan selit lah. Bab semayang pula kan. Sebab kita buat semayang lah ni. Nabi ajak kita macam mana Nabi ajak semayang ni. Semayang lama dah. Nak perbetul balik, nak peringat balik. Takbir macam mana, tangan letak macam mana. Ustaz ada orang semayang dia letak lagu tu. Ada setengah yang cekak. Mana yang betul. Kita belajar tuan, rupanya letak pun ada Nabi buat, cekak pun ada Nabi buat. Dua-dua boleh. Cuma kita belajar mazhab Imam Syafi'i, kita main cekak ni, kita genggam ni. Pun iya juga. Tapi dalilnya rupanya di situ ada keluasan. Nak takbir, ada yang buh lagu tu, ada yang buh lagu tu, ada yang angkat dekat bau, ada yang buh kat telinga, ada yang buh dekat dada, mana situ betul. Kita akan belajar nanti sikit lah. Kalau kita tengok nanti, buat lagu tu pun boleh, lagu ni tak boleh, lagu ni macam ni. Apa kita tahu tuan. Sebab tu kan, kita balik pada apa yang Nabi ajak kita tuan. Wallahualam. Ada tuan tanya tuan untuk tajuk hari ni? Cepat sangat kan, laju kan? Okey tuan, laju lah. Saya minta maaf terlebih dahulu, saya ni dulu pernah aksiden. Mengajak di Penang tu ni, balik daripada Penang tu bulan 12 tahun 2005. Perlis Kedah sepadan tu, orang mabuk langgar saya. Saya naik motor balik, orang mabuk naik motor juga pukul 1 pagi, dia langgar depan saya, dagu saya patah kan. Patah 2 ni. Patah 2, mulut saya ni, gigi bawah ni duduk belakang. Jadi, dulu tarik balik, ikat balik tuan. Ni.
Ada pelik besi ni. Sebab kalau tu ni suara saya bunyi dalam sikit. Nafas pun ni macam tak panjang sangat sebenarnya. Kalau saya kalau boleh kan, kalau seorang jadi imam ni bagi orang lain dululah. Kalau habis tak ada saya jadi imam. Sebab nafas nak panjang, makhraj pun nak sebut lutut pun jadi tak seperti awal dululah. Tu je ni. Lutut saya pecah tuan, sedih lari. Duk buat ICU kangak tu 7-8 hari tuan ICU. Keluar-keluar tuan, banjir besar balik. Saya heran, ni duk mana ni? Hospital nampak macam kipas, katil. Tapi dalam hospital pula ada ayat masuk bawah katil. Dia dah. Duk belajar agama ni, alam barzah lagu lain, kiamat lagu lain. Ni dalam dunia, tapi dunia apa ada sungai, ada ayat masuk bawah katil. Rupanya banjir perih tuan. Hujan lah tuan. Saya pun tiba baru miam-miam-miam. 15 katil tuan, pindah tuan. Daripada kursi roda tuan sampai pakai sampai elok. Makcik kantin, nurse, doktor pun semua tuan 3 bulan tu. Kena semua tuan. Sebab kita duduk dalam hospital tuan. Kalau duduk hospital baru kita nampak tuan. Ni mana ujung ni kawan saya ni? Meninggal dah ni. Tu 4 loh 4 leh tu. 4 leh pun tak ada dah. Tuan. Malaikat maut duk beli kita tuan. Kita dia tak ambil tuan. Saya nak makan tuan. Nak makan ni, muai pun tak boleh tuan. Muai kena blender. Dan aku dia ikat dengan besi ni, dia ikat. Gigi saya patah sebatang. Ambil muai tu blender bagi hancur, pakai straw, minum tuan. Tu dia tuan. Payah tak payah. Kita pergi hospital pun tak sedap. Hospital ni lauk tak sedap. Tuan-tuan kenal macam saya tuan. Oh tahu tuan, nikmatnya. Sedap belaka tuan. Duduk hospital apa, duduk kat Penang ngajak tu ni, nasi kandang tu tiap hari tuan. Badan pun 80 tuan tu. Mai duduk hospital tuan 3 bulan tu 50 tuan. Tuan, ya Allah bagi dia apa? Orang kita kalau kita susah tuan, tengok ada orang susah daripada kita tuan. Apa kita rasa syukur tuan. Aku hidup ni pun, Allah bagi hidup ni. Kalau ikut tak ada tuan. Sebab Allah bagi kita hidup ni, mesti ada sebab tuan. Guna sebaiknya tuan. Tuan, apa Allah bagi tuan, baik tuan. Kita bincang kita nanti ke depan insya-Allah. Sebab tu tuan, insya-Allah saya berhenti dulu untuk ni. Kita jumpa pula pada minggu depan, hari Khamis insya-Allah kata apa. Kalau kita ajaklah kawan kita, adik-adik kita ni, ramai lah. Kuliah saya ke, kuliah siapa-siapa ke, kita mai imarah masjid ni. InsyaAllah tuan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.